Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita kumpul lagi. Insya-Allah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim yang diwakili Imam Qurtubi rahimahullah. Yang mana kali tadi kita bincang itu kita habiskan alhamdulillah berkenaan dengan cara solat malam Nabi SAW yang berakhir dengan kita baca tentang doa. Habis belum doa? Sekejap. Okey, baik. Okey, kali tadi kita bincang itu kita sedang bicarakan berkenaan dengan solat malam Nabi SAW. Cara solat malam Nabi SAW. Sekejap saya buka kitab. Okay, last kali kita bincang tu, kita dah bincangkan berkenaan solat malam Nabi SAW. Dan kita ambil berkenaan dengan doa yang dibaca ketika mana solat malam. Nabi SAW solat malam kita habiskan. Kemudian yang terakhir ya. Nailah, okay, betul. Oh bukan, kita dah masuk dah 105 kan. Itu berkenaan dengan hadis apa? Dan tartil qiraat dan menjaringkan suara serta kita serta berkaitan dengan solat malam, penyaringan suara solat malam dan juga pemanjangan bacaan. Mana Hudzaifah bin Yaman ceritakan bagaimana dia solat dengan Nabi SAW kan. Dia kata dalam hadis tu daripada Hudzaifah bin Yaman, beliau berkata, aku telah solat bersama Nabi SAW pada satu malam, lalu baginda buka dengan surah Al-Baqarah. Maka dia kata Nabi akan rukuk pada 100 ayat. Kemudian baginda berlalu 100 ayat, masih lagi terus membaca. Lalu aku kata Nabi akan solat dengannya pada rakaat. Itu rakaat lah. Tapi Nabi teruskan juga. Kan? Teruskan juga. Lalu dia kata rukuk dengan dia tak Nabi berterusan. Jadi Nabi tak rukuk. Kemudian Nabi buka pula surah Nisa. Nabi baca surah Nisa. Kemudian Nabi buka surah Al-Imran. Dan baginda baca mutarassilan. Dia panggil lanjut kan, mutarassilan, dibaca dan lanjut. Itu maksud dia tak cepat. Dibaca dalam keadaan perlahan-lahan. Sebarang permintaan baginda akan minta. Terus baginda akan doa minta syurga. Okey. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwadza. Bila Nabi lintas dengan ta'awudin, satu minta perlindungan kejauhan, maka Nabi akan berta'awuz. Ini kita bincang itu, kita kata bagaimana baginda salam akan melafazkan sedemikian dalam solat. Dan ialah pasal benda itu dengar oleh Hudzaifah dengar apa yang Nabi sebutkan. Sebab itu disebut berkenaan dengan bagaimana bercakap dalam solat atau doa dalam solat, bagaimana ia sebenarnya ada penjelasan yang patut kita detailkan lagi. Macam kita kaitkan dengan solat Jumaat kan, bila imam berkhutbah, kemudian imam sebut nama Nabi, adakah patut kita diam saja ataupun kita sebut sallallahu alaihi wasallam kan, atau kita berselawat ke atas Nabi sambil imam dengar, atau ketika imam berdoa patut kita kata amin. So balik pada asal dia tidak terkira, kalau ikut pada hadis kita baca sekarang, kita baca itu, dia tak dikira sebagai merosakkan atau mengeluarkan daripada isi kandungan solat. Tak dikira terkeluar daripada isi kandungan solat. Bahkan memang seorang tu boleh bertasbih ataupun bertahmid dan sebagainya
berdasar kepada sebutan. Cuma dekat sini yang mungkin tajuk timbul berkenaan dengan kalau kita tak tahu apa yang Nabi sebutkan kan, apa yang Nabi cakapkan, so macam mana kita nak cakapkan? Macam mana kita nak cakapkan? Kita cakap macam mana nak sebut tasbih dia subhanallah ke, subhanaka ya Rabb ke? Okay, pasal Nabi bertasbih. Okay, jadi maksud dia baginda SAW bertasbih pada waktu tersebut dan Hudzaifah bin Yaman dengar akan sebutan baginda SAW. Kan? Okey betul ya. Betul lah. Okey, maksud dia apa dia kata apa keadaan demikian okey. Okey, itu kita baca. Kemudian kita tengok selain itu juga kita ambil berkenaan dengan inilah kemudian ketika rukuk Nabi sebut subhanallah azim kan. Kemudian dan Nabi rukuk sampai panjang macam qiyam baginda. Kemudian baginda ketika bangun daripada rukuk Nabi kata subhanallah dan hamidah, kemudian baginda berdiri lama hampir seperti rukuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sujud. Faqad asrabil a'la, baginda sebut subhanallah a'la wa kana sujuduhu qariban min qiyamihi, sama macam diri baginda. Wa zada fi riwayatin, ditambah dalam satu riwayat lain, sami Allah min hamidah rabbana lakal hamdu. So jadi kalau kita faham itu memang kita kata Nabi SAW punya solat tu rukuk, iktidal, sujud semuanya lama, sepanjang atau hampir dengan berdirinya baginda ketika membaca Al-Quran. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Ya saya. Maknanya hadis ni kita boleh ada pengecualian, kita boleh bercakap dalam solat lah kan? Ya saya betul. Respon pada ayat-ayat tu ya? Ya, macam mana? Maknanya kita boleh respon pada ayat-ayat yang macam betul. Sepatutnya macam tu. Cuma masalah ni ada tambahan sikit. Bila kita yang saya nak tambah sikit adalah bila mana kita tak tahu cara Nabi sebut macam mana dan sebagainya. Para ulama kadang-kadang dia kata ta'adzur al-amal. Hadis macam ni kita ada keuzuran daripada beramal sebab tak tahu cara maka kita boleh tinggalkan. Okey, faham. Macam kes apa hadis duqullah lah. Okey. Hadis duqullah kita tahu hadis tu sahih. Hadis tu adalah sahih. Tapi problem dia adalah lafaz duqullah tadi tu kita tahu qullah tu besar mana. Qullah tu kita tak tahu saiz dia. Dia uzur daripada beramal. Okay. Cuma kalau anda kata seorang tu bila lintas dengan ayat kan, apa tabarakas murabbuka ikram, dia pun sebut kan, dia kata dia pun jawab, dia jawab dengan kata dia kata tabarak subhanaka ya Rabb kan, maksudnya kau ya Rabb, lakal hamdu ya Allah kan, atau dia kata macam tu, maka tak menjadi masalah sebenarnya. Kalau dia cakap pun tak ada masalah. Berdasar pada hadis ni solat dia tidak batal. Macam Nabi kan kita cerita berkenaan baginda tangkap iblis ketika tengah dalam solat. Kalau baginda solat datang iblis kacau kan, Nabi sebut a'udzubillahi mink 3 kali. So itu kan lafaz solat. Dan para sahabat dengar lafaz Nabi SAW. Ini nak kena fahamkan bahawa sebutan baginda didengari. Cuma lepas tu kadang-kadang mungkin dalam masalah fikih para ulama bahaskan, dia kata kalau kita buka tajuk ni kepada orang ramai boleh bercakap. Dia orang bercakap. So dia orang stop dengan cara tinggalkan terus kan. Dia panggil ta'adzur anil amal. Bukan kerana tak beriman dengan hadis Nabi, tapi kerana tak tahu nak buat macam ni. Macam kes duqullah. Duqullah tu banyak mana? Duqullah tu banyak mana? Kan kita tak tahu. Jadi dengan sebab tu kita boleh tidak bergantung dengan itu, bahkan mungkin bergantung dengan nilai yang lain, kadar yang lain. Macam kes musafir Nabi sering sebut musafir itu dikira dengan sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Tapi dengan itu kita lihat para ulama berpegang jarak untuk musafir itu bukan berdasar pada masa, berdasar pada jarak. Berdasar pada jarak. Itu mereka merujuk kepada perbuatan Ibn Umar dan Ibn Abbas yang mereka berbuka puasa dan qasar salat pada perjalanan 4 barit. Jadi kita ada option untuk cari daripada para penjelasan yang lain. Bukan kerana tak beriman dengan hadis Nabi SAW, tapi kerana nak beramal. Pasal para sahabat Nabi SAW mencerita pada kita hadis. Cuma dalam masa yang sama bila hadis tadi ceritakan, praktikal hadis tersebut kita kena tengok pada mereka juga. Faham tak? Sebab tu macam memang sepatutnya bolehlah macam bila kita lintas dengan ayat puji Allah Ta'ala kan. Jadi Rabbuka Ghafurur Rahman, dia kata apa ayat dia. Pasal daripada lafaz tak ada contoh. Daripada lafaz yang ceritakan oleh Hudzaifah tak ada contoh yang kita dengar. Dan maka ada kakak kita tanya semalam,
Dia tanya berapa kali nak tasbih. Kalau ikut pada hadis Nabi, yang datang sekali lah. Sekali je, tak perlu kepada ulang 3 kali sebagainya. Okey, baik. Okey, seterusnya dia kata wakana sujudu. Okey, baik. Okey, duaan dan kita baca kat tu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia kata sallaitu ma'a Rasulillah SAW. Aku telah salat bersama Rasulullah SAW. Kata fa atala hatta hamamtu bi amri su'in. Lalu baginda panjangkan akan bacaan sampai aku berkeinginan untuk perkara yang buruk. Qala berkata perawi, qila dikatakan, wa ma hamamta bihi, dan apakah yang kau inginkan, kau terlintas dengannya, apa yang kau terlintaskan? Qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Aku hampir-hampir aku berkeinginan untuk duduk dan tinggalkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini apa kita tahu lama sangat. Yang terakhir tadi wa Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi SAW sami'a rajulan yaqra'u minal lailati. Rasulullah SAW dengar seorang lelaki baca pada waktu malam. Faqala yarhamuhullah, SWT rahmati dia. Dia dirahmati Allah, merahmati dia Allah Taala. Laqad adzkarani kadza wa kadza. Dia kata dia telah diingatkan aku demikian ayatan, itu satu ayat, kuntu asqattuha, aku dahulu gugurkan ia, min surati kadza wa kadza, dari surah sekian. Nah, kita bincang itu masalah Nabi dilupakan ayat Quran. Kalau diingat kembali pun itu adalah kerana aturan Allah SWT. Dan tak ada dari situ hujah atau dalil untuk kita pakai bahawa baginda SAW boleh lupa Quran. Lalu kalau baginda boleh lupa Quran, maka Quran yang ada pun tak reliable. Tak boleh kita nak bersandar pasal mungkin ada Nabi lupa. Itu salah. Pegangan macam tu adalah salah, tak kena. Okey. Lagu bismillah. Okey. Okey, jadi ni kita masuk bab baru Kita bab al-istiqbab bab mi'ah mi'ah sittah sittatin bab babu istighraqil laili bin naumi min athari syaitan. Bab al-istighraqi, babu istighraqi al-laili bin naumi min athari syaitan. 359 atau 59 wa 300 an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dzukira inda Rasulillah SAW, dzukira inda Rasulillah SAW rajulun nama lailatan hatta asbaha, rajulun nama lailatan hatta asbaha, qala dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunihi, bala syaitanu fi udhunihi, atau qala fi udhunaihi, atau qala fi udhunaihi. 360 wan Ali ibn Abi Talib, wan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimata, anna Rasul taraqahu wa Fatimata, faqala ala tusalluna faqultu qala Ali ya Rasulullah innama anfusuna biyadillah fa idza syaa an yab'athana فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. Innama anfusuna biyadillah fa idza syaa'a an ba'athana. Fansarafa Rasulullah SAW hina qultu lahu dhalika. Fansarafa Rasulullah SAW hina qultu lahu dhalika. Thumma sami'tuhu wa huwa mudbirun yadribu fakhidahu wa yaqulu wa kana al-insanu akthara shay'in jadala
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yablugha bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yablugha bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqadin idha nama ya'kidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqadin idha nama alayka laylan tawila bikulli uqdatin yadribu alayka laylan tawila laylan tawila fa idza istayqadha فذكر الله فإذا سبت انحلت عقدة وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان فإذا صلى انحلت العقد انحلت عقد فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. Okey, yang kali Okey, dia tu bab 106, bab istighraqul laili bin naumi, bab menghabiskan. Jadi istighraqa ni menghabiskan atau memenuhkanlah, asal perkataan dia gharaqa atau ghariqa, tenggelam. Deep, tenggelam. Tenggelam, dia kata istighraq, bab istighraqul laili bin naumi min athari syaitan, bab istighraq menghabiskan atau memenuhkan, menenggelamkan malam dengan tidur, kata min athari syaitan, dengan min athari syaitan termasuk daripada kesan-kesan syaitan. Mana menghabiskan keseluruhan malam tu dihabiskan semuanya dengan tidur, maka ia termasuk daripada kesan-kesan syaitan. Okey. Dia kata wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dzukira lan inda Rasulillah, disebut di sisi Rasulullah SAW, rajulun, seorang lelaki. Yang lelaki tersebut ikut hadis Nabi dia kata istaghraqa, lelaki itu nama lailatan hatta asbaha, lelaki itu tidur satu malam penuh sampai masuk subuh. Jadi lama dia tidur, sepanjang malam tu dihabiskan dengan tidur. Maka Nabi pun bersabda, "Dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunihi au qala fi udhunaihi." Syak dia perawi itu adalah dzalika, itu adalah rajulun, seorang lelaki, bala syaitanu, telah kencing syaitan, fi udhunihi, dalam telinganya, au qala, ataupun dikatakan fi udhunaihi, pada dua telinganya, atau pada dua telinganya. Itu adalah lelaki yang kencing syaitan dalam telinganya. Okey. Dia kata dia memang dia kata dia kekal di atas zahir dia, dan kerana tidak ada kemustahilan padanya. Okey. Sebab apa? Sebab perbuatan syaitan kepada lelaki tersebut dia boleh dikatakan sebagai penghinaan baginya. Tapi ada juga yang barang kebalian dibawa maksud tu dengan keluasan lah, bahawa orang tidur malam keseluruhannya tidak bangkit ketika azan tukang azan, dan tidak beringat akan seperti orang yang beringatlah, berzikir dan sebagainya, seolah syaitan telah menutup dua telinganya dengan air kencingnya. Maka dikhususkan air kencing dengan sebutan sebagai inilah pembiasaan ataupun yang disebutkan. Actually itu kita kata bila Nabi sebut air kencing lah, syaitan kencing dan telinga dia, kita patut cakap macam tu, tak boleh kita kata ini maksud lain.
Okay. Maksud dia bila kita kata dengan kotoran ni buat syaitan pada telinganya, maka tak dia dapat dengar. Okay. Maka dia alih daripada pendengaran dia. Jadi tapi dia kata boleh dikatakan maksud juga kencing syaitan kat atas dia tu telinganya adalah bahawa syaitan menguasai kat atasnya atau menghinakan dia. Okay. Dia sampaikan soal syaitan ambil dia sebagai bekas yang disiapkan untuk buang air kecil. Yang punya dari hinanya dia. Tapi kita balik pada asal ini adalah perkara ghaibi. Bila perkara ghaibi, memang kita sepatutnya kekalkan di atas ghaibnya tanpa perlu kita alihkan maksud tadi. Sebab kita takkan dapat lihat pun. Tak melihat pun. Untuk clarification kena panggil setan tak kan? Betul ke buat tidak? Buat rekaman. Tak ada. Ini benda kena faham. Dalam bab ghaibiyat, kalau daripada Nabi SAW tak ada penjelasan, maka kita follow penjelasan berkenaan. Macam mana kita tahu? Tak nampak lah. Kita faham kalimah, tak tahu cara. Nanti hari akhirat, nanti kan Allah jadikan sungai itu ada sungai syurga tu ada 4 jenis kan. Arak, madu, susu dan juga air. Jadi benda tersebut bukan benda patut kita peningkan kepala untuk fikirkan apa di sebalik maksud. Ya. Nabi kata kencing. Kenapa bukan benda lain? Nabi kata kencing. Nah, kita faham kata-kata Nabi SAW. Okay. Dia kata wa an Ali daripada Ali bin Abi Talib pula. Dia kata ana Nabi wa Nabi SAW taraqahu, masuk ketuk pintu itu taraqa. Dia taraqa masuk ketuk waktu malam Masuk ketuk pintu waktu malam. Masuk ketuk pintu pada waktu malam. Nah, taraqahu wa Fatimah dan Fatimah. Mana ketuk pintu masuk kepada aku dan kepada Fatimah. Faqala, maka Nabi bersabda. Kata, ala tusallun, mengapakah tidak kalian solat? Ni kosong waktu ni, kenapa tak solat? Dia kata. Ini antara dalil bahawa memang tak salah untuk kita tanya orang bawahan kita, siapa, anak kita ke. Benda tadi ada yang antara adab yang Nabi SAW tanyakan. Ya. Itu adakah kamu telah solat? Adakah kamu telah solat? So Nabi tanya pada mereka direct je. Tanya dah solat ke belum? Ada tak solat ke? Macam tu. Okay. Jadi torokok tu maksud dia malam kepada datang kepada waktu mereka waktu malam. Bukan maksud ketuk. Dia maksud datang waktu malam. Okay. Dan ada yang mengatakan bahawa perbuatan Nabi datang ni adalah untuk menggenjutkan mereka untuk solat. Dengan dalil sabda baginda Sallam, ala tusallun, adakah tidak kalian akan solat? Tak nak solat ke? Dia kata. Jadi maksudnya Nabi tak setujulah daripada mereka berdua tidur mereka berdua pada waktu malam tersebut. Ya. Dan dia menyanggahi waktu kebiasaan keduanya dan juga waktu qiyam mereka berdua. Kerana Ali bin Abi Talib, lepas tu bila Nabi tanya ala tusallun, Ali kata apa? Fakultu, aku pun cakap, dia kata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, innama anfusuna biyadillah. Jiwa-jiwa kami ini hanya di tangan Allah. Fa idza syaa yab'atsana ba'atsana. Bila dia ingin membangkitkan kami, dia akan bangkit kami. Okay? Dia akan bangkit kami bila mana sepatutnya dibangkitkan. Jadi Ali cakap itu, Ali kata demikian. Ya, Ali kata demikian. Seolah-olah macam dia kata nanti kalau tak jadikan bangkit dia macam dia tak nak bangkit waktu tu. Okey. Maksudnya dia kalau tak nak bangkit kami, Allah tak nak bangkit kami. Okay. Lalu Nabi SAW bila dengar jawapan Ali macam tu, okey. Nabi pun fansarafa Rasulullah SAW hina qultu yahuda dika. Maka beralihlah balik Rasulullah SAW ketika mana aku katakan kepada baginda itu, kata Ali bin Abi Talib. Semasa itu wahwa mudbirun. Bila aku dengar dan keadaan baginda berpaling, kata yadribu fakhidahu, dia pukul paha dia. Dia kata tepuk paha dia itu. Wa yaqulu, dia kata wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan adalah insan ini amat-amat banyak dari segi masalah jidal. Banyak berdebat, kata Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Talib kan. Dan kita kata dan dia itu surah Al-Kahfi. Kahfi 54. Al-Kahfi 54 ayat berkenaan wa kana insanu aktsara syai'in jadala. Ya. Bila manusia ni banyak menjidal, banyak membahas, kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Talib. Okay, jadi maksudnya bila
Maksud dia menunjukkan bahawa Nabi SAW bila baginda beralih dan cakap itu, tepuk paha baginda, menunjukkan baginda tidak redha dengan jawapan berkenaan. Kerana kesungguhan ataupun apa rasa kerunsingan dengan satu perkara, mestikan bahawa takkan tidur. Kalau kita runsing dan kita bersungguh-sungguh, kita akan tidur, dia cakap. Dia kata patutnya takkan tidur. Dia terhadapnya kerana barang siapa yang barang siapa yang terrealisasi harapan dia terhadap sesuatu dan bersungguhan keprihatinan dia padanya atau bimbang sesuatu yang tak disukai, akan sikit dia akan dikenakan dapat sikit je apa yang dia perolehi daripada tidur. So dia runsing sangat, dia akan kurang. Cuma kita tahu bahawa kerunsingan ni ada bentak elok. Sebab tu tak disuruh kita runsing. Dia disuruh kita baiki kita punya attitude, bukannya kita layan kerunsingan kepala kita. Okey. Dia kata maksud dia makanlah, maka akan kuranglah dia rasai daripada masalah tidur yang berat tu atau yang panjang. Wallahu alam. Ni kata pendapat para ulama. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia Abu Hurairah anhu, okey, yablugha bihi nabiyya, disampaikan dengannya kepada Nabi SAW. Dia bawakan kata-kata dia tu daripada Nabi SAW. Okey. Dia kata qala, dia kata Nabi SAW bersabda, yaqidu syaitanu ala faqafiyati ra'si ahadikum, akan mengikat syaitan pada pangkal qafiyah. Okey, apa pangkal kepala kalian seseorang kamu. Tengkuk. Qafiyah tu tengkuk. Kepala seseorang kamu. Salah sa'uqadin idza nama, 3 ikatan apabila dia tidur. Bikulli aqdatin yadribu alaika lailan tawila, pada setiap ikatan diikat dia akan tepuk kat situ, dan kepada engkau ada malam yang panjang. Fa yastayqadha fa dzakarallaha, bila seorang tu bangun dia ingat Allah Taala, in halat aqdatun, akan terungkailah satu ikatan. Wa idza tawaddaa in halat anhu aqdatani, dan bila dia berwuduk, dia berzikir, dia ingat Allah Taala, dia wuduk, maka dia akan terungkai daripadanya 2 ikatan. Fa idza shalla in halat al-uqadu, bila solat saja terbatallah terungkailah semua sekali ikatan yang syaitan buat pada petengkuk dia. Fa asbahana syaitan tayyiban nafsi, maka dia bangkit atau bangun tidur dalam keadaan cergas dan juga elok jiwa. Jiwa dia rasa baiklah, tak ada kerja dia nak marah-marah orang dan sebagainya. Okey. Jadi maksudnya memang taklah jadikan macam tu, okay? Itu tertib dia. Maka dia akan bangun pagi dalam keadaan cergas dan elok tentang diri dia bagus. Maksud dia orang jumpa dia semua senyum, tak ada benda yang gerampi-gerampi, tak ada. Wa illa, jika tidak, asbah khabithan nafsi kaslana, jika dia tak buat macam mana yang Nabi sarankan, suruh wuduk dulu sebelum Nabi saran kepada dia, maksud dia kena bangkit, ingat Allah, wuduk dan juga solat. Saran Nabi SAW. Maksudnya bila orang tu ikut, maka dia akan dapat maka dia akan bangun pagi dan keadaan elok di jiwa dia. Wa idza asbaha khabithan nafsi, wa illa, jika tidak, asbaha khabithan nafsi kaslana, jika tidak dia akan bangkit, dia akan bangun tidur pada hari berkenaan, masuk waktu pagi dan keadaan jiwa dia keji, kotor. Kaslan, malas. Okey. Okay, maksud dia kata sini, ikatan ni yang diikat syaitan ni soalan daripada bab ikatan sihir. Macam bismillah. Soalan ikatan sihir dikaitkan dengan tajuk surah Al-Falaq ayat keempat, wa min nafasati fil uqad, daripada wanita-wanita itu kan tiup pada ikatan-ikatan. Dia buat ikatan, dia tiup untuk masukkan sihir. Soal Falaq. So jadi ada yang menyangka bahawa perbuatan syaitan ikat tengkuk ni yang kat sini juga sama macam tukang sihir pergi ikat pada tali untuk jadi untuk jampi orang. Okey, Allah dia kata ini pendapat dia kata itu adalah kerana mereka mengambil
Mereka mengambil khaitan fayakidna alaihi aqdatan minhu. Baik. So dia kata maksud dia ambil daripada benang mereka ikat padanya dengan ikatan dan mereka berkata padanya dengan sihir, lalu terkesanlah orang yang kena sihir itu ketika itu juga. Sama dengan sakit ke atau khayal ke atau tergerak hati ke atau kesedihan ke atau selain itu. Maksudnya ini antara perkara yang boleh terjadi. Pasal sekarang ni bila kita bincangkan Nabi terangkan macam mana seorang tu bila tiap kali tidur sebenarnya syaitan dah ikat dekat tengkuk dia. Dari ikatan syaitan buat kepada dia. Jadi apa dan juga ikat okey. Maksud dia kalau ikutkan apa maksud dia kat sini syaitan akan ikat ikatan pada tengkuk dia. Setiap kali ikatan dia tepuk pada ikatan tu, dia kata alaika lailan tawila, pada engkau ada malam yang panjang, dia kata. So jadi ada yang mengatakan bahawa maksud dia apa ikatan tu berlaku secara fizikal lah. Cuma masalah dia kata adakah dia sihir ke tidak. Pasal orang tu hilang akal pada hari tersebut, tak jaga langsung. Jadi kata mereka kata lalu beri kesan pada dia sihir apa itu, sama dengan sakit ke atau khayal ke atau tergerak hati ke atau kesedihan atau selain itu. Awal zalika lalu diserupakan perbuatan syaitan dengan orang yang tidur tu ada perbuatan tukang-tukang sihir. Okey. Itu adalah kerana bahawa orang yang tidur sebenarnya dia tidur kan, dia dalam keadaan tidur, maka dia tidur tadi boleh untuk syaitan datang dan juga ikat kepada dia. Jadi bahkan dijadikan pada setiap hari. Setiap mana dia nak tidur, sepatutnya dia telah melaksanakan akan mengingat Allah Ta'ala atau solat ataupun ataupun solat Okey. Okey, maksudnya dia kata bila syaitan tepuk kat situ, dia kata apa, dan dia kata alika lailan tawila, maksud dia masa panjang, malam masih ada. Tidur dia kata tidur. Dia kata masih lagi panjang. So dia kata dia tepuk tu dia ikat dan dia ketuk dekat tali berkenaan. Ikatan dia ikat pada kita. Yang kita tak nampak cara macam ni ikatan tersebut. Dia bukannya metafor yang patut kita bayang macam tu. Okey. Sekejap. Okey, dia sebenarnya kalau dia kata orang tu dia buat apa yang akhir sekali solat kan, dia dapat semua sekali. Nabi kata tentang orang tu buat 3 perkara, ingat Allah, wuduk dan juga solat. So kalau dia solat terus pun sekalipun memang dah termasuk dah 2 sekali. Ingat Allah Taala dan juga ingat Allah Taala dan juga berwuduk tu dah masuk di situ. Dah masuk dalam pengertian tersebut. Okey, maksudnya dia kata macam bila syaitan datang pada orang tu dan buat ikatan tersebut, dia dan kumpulan akan duduk situ, kemudian dengarlah dia kata. So maksudnya dia malam masih panjang, masa syaitan ketuk pada dia tali berkenaan ikatan tersebut, kemudian dikatakan kepada dia malam masih panjang. So kalau dia kata dia terkesan dengan ajaran maksudnya perbuatan syaitan dia kan jadikan tu, kalau dia terkesan maka dia akan kesan pada waktu pagi esok. Kalau dia berjaya untuk bersihkan diri daripada itu, dia pun kerana dia ikut tertib Nabi SAW ajarkan. Ni tiap-tiap malam Okey, dia kata bila Nabi SAW kan sebutkan berkenaan soalan akak kita, adakah benda ni berlaku walaupun telah kita zikir sebelum tidur? Dia kata pasal dia kata sekejap. Dia kata ni, dia kata maksud dia ketika perbuatan syaitan tu datang, kita kata memang dalam hadis Nabi datang untuk penjagaan. Kalau orang tak bangun, maksud dia berjaya, dia kuasai. Bacaan perbuatan dibuat pada awal. Semua kita kata zikir Allah Ta'ala pada waktu malam. Tapi dalam masa sama Allah Ta'ala berhak untuk
menjadikan apa walaupun zikir kita dah buat tapi kena juga. Betul nak tahu kena ke tidak, tengok tidur bangun tak ketika waktu sahur. Pasal dia kata pasal kerana apa kebiasaan terjadi terjaganya orang tidur ni pada sahur lah. Lepas tu sebelum tidur, sebelum subuh tu dia akan terjaga. Tapi kebil-kebil nak sambung tidur ke tidak? Itu biasa berlaku. So kalau dia berjaya, kalau dia tak berjaya bangun solat, maka dia telah berjaya sebenarnya, syaitan telah menguasai dia. Kalau dia tak berjaya untuk solat, maka syaitan telah berjaya menguasai dia. Ini yang disebutkan. Kita tahu macam Nabi sendiri boleh kena sihir. So dia macam bukan tak ada penjagaan, tapi Allah Ta'ala aturkan untuk baginda supaya dia dapat pengajaran begitu. Macam juga benda yang kita tengok tajuk ni, memang Allah Ta'ala dah, kita boleh minta sebelum tidur, tapi kadar banyak mana Allah Ta'ala bagi ikut kadar Allah Ta'ala tentukan. Kadar dia Allah Ta'ala tentukan. So kita usaha buat, tapi kita kena tunggu result daripada Allah Ta'ala. Bukan maksud tak boleh kena Bukan maksud tak boleh kena. Bukan maksud tak boleh kena. Okay. Slide dia tu juga apa cakap Okey, antara juga diriwayatkan dalam kitab sahih, dia kata alaika lailun tawil, pada engkau ada malam yang panjang. Lailun tawil alaika ada riwayat datang lailan tawila. Ada datang dengan alaika lailun tawil, lailun tawilun. Dua tu ada. Dua tu ada. Okey. Okey, maksud dia riwayat dia datang, dia kata malam masih panjang kan. Farqud, maka tidurlah. Sambung tidur balik dia kata. Jadi maksud dia kalau anda kata orang tu perbuatan dia kata dia suruh bandar masih panjang, kemudian dia suruh kata tidur. Tidur maka farqud dia kata. Pasal riwayat ini datang. Allah Alam kita kata jadi akhir tengkuk, akhir kepala tu, qafiyatul ra's, maksud tengkuk lah. Kepala ni leher kita, belakang leher kita ke belakang. Okay, dia cara sebut qafiyatul ra's. Jadi dan kalau orang tu bangun pagi dalam keadaan cergas, maksud dia cergas, maka tak ingin dirinya nasyaitan lam yarid andihi min ibadatil ukhra. Okey, dia kata dia akan cergas walaupun belum lagi datang kepada dia daripada ibadat yang lain, yang solat ke, okey. Kerana dia akan membiasakan dengan ibadat dan juga dan akan meneruskan dengan diri dia sendiri. Sampailah jadi betul kebiasaan lah. Dan jadi ringan. Okay. Jika dia tak buat, dia kata maka dia akan bangun pagi dalam keadaan buruk jiwa serta malas. Okey. Ini yang disebutkan pada hadis ini. Dan hadis yang 4. Okey. 3, 4. Okey, ini tak ada masalah bahasa je. Okey, baik. Seterusnya. Mi'ah wa sab'ah. Bab afdalun nawafili ma sulliya fil baiti. Bab mi'ah wa sab'ah. Bab afdalun nawafili. Afdalun nawafili. Ma sulliya fil bait. Salasumi'ah isnin wa sittin. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Yang kalian ambil itu rumah kalian sebagai kubur. Menjadikan solat tu di rumah juga. Termasuk habuan kalau contoh macam kes nanti kita bincangkan, kita baca matan habis
Apa dia kata? Ij'alu bi salatikum fi buyutikum la tattakhiduha qubura. 306 363 an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada ahadukum as-salati fi masjidihi idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa inna Allaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira salatnya 64 wa an Abi Musa al-Asy'ari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul baitil lati yudhkaru Allahu fihi mathalul baitil lati yudhkaru Allahu fihi wal baitul ladzi la yudhkaru Allahu fihi mathalul hayyi wal mayyiti 365 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru min al-bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah yanfiru min al-bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah 366 wa an Abdullah bin wa an Zaid bin Thabit qala ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujairatan bi khasafatin aw hasirin fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fiha fatatabba'a ilaihi rijalun wa ja'alu yusalluna wa ja'u yusalluna bi salatihi qala thumma ja'u laylatan fahadaru wa abta'a Rasulullah sallallahu falam yakhruj ilaihim farafa'u aswatahum wa hasabatil babu wa hasabu al-baba. Okey. Falam yakhruj ilaihim farafa'u aswatahum hasabu al-bab. Fa kharaja ilaihim Rasulullah sallallahu mughdaban faqala lahum ma zala bikum sani'ikum hatta zanantu annahu sayaksibu alaikum fa alaikum bis salati fi buyutikum. Itu ma zala bikum sani'ikum hatta zanantu annahu sayaktubu alaikum fa alaikum bis salati fi buyutikum فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا صلاة المكتوبة فإن خير صلاة صلاة المرء في بيته فإن خير صلاة المرء في بيته إلا صلاة المكتوبة Baik. Mi'ah sab'ah. Bab
afdalu nawafili ma sulliya fil bait. Afdalu an-nawafili bab afdalu nawafili ma sulliya fil bait. Bab afdalu nawafili ma sulliya fil bait. 362 Ani ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi SAW qala ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha kubura. Ij'alu salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha kubura. Bab afdalus solat, afdalun nawafil. Bab nawafil paling afdal. Nawafil perlu bagi nafilah. Nafilah maksud dia sunat atau solat tambahan. Bab afdal nawafil yang paling afdal adalah masulliya fil bait, apa yang solatkan dalam rumah. Apa solat rumah. 362. Ani ibn Umar radhiyallahu anhuma daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW qala, baginda bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikanlah daripada solat, bukan semua daripada solat kalian adakah solat sunat zawal doa mustajab, langit akan dibuka luas. Solat sunat zawal maksud dia apa? Tengah hari. Kan solat tu masuk dalam waktu diharamkan solat. Ustaz, solat sunat zawal tu sahih ke? Tak sahih lah. Sebab yang larangan yang sahih. Maksud larangan yang solat waktu. Zawal kan gelincir matahari sebelum masuk zuhur. Waktu tu kan haram solat. Sebab ada ustaz tu cakap solat sunat zawal tu time mustajab. Lepas tu minta rezeki, minta sekian. Ngarut je. Ngarut. Tak ada ustaz ya. Dia bukan sama dengan solat sunat zuhur yang terus lepas azan tu, bukan itu. Manalah itu qabliyah zuhur. Zawal ni dia mesti gelincir. Kalau anda kata dia dikaitkan dengan tajuk qabliyah zuhur, itu dah rawatib, sunat rawatib. Bukan ya. Kaitan tak. Zawal tu kita gelincir tu. Dan lepas gelincir, matahari atas kepala gelincir ke arah timur, kita tunggu dah 20 minit. Dia bukan time tu juga terus masuk zuhur. Kaedah beza Okay. Kedua, adakah sampai infak ke atas nama si mati selain ibu bapa, kau kerabat, grandparent boleh kena wakaf telaga? Dia soalan pernah dengar. Okay. Masalah infak atau wakaf atas nama orang telah mati. Sa'ad bin Rabi', sahabat Nabi SAW, ketika mana mak dia mati, dia jumpa Nabi SAW. Pasal dia tak sempat hadir jenazah ibu dia. So dia datang, ibu dia meninggal. So dia cakap pada baginda SAW pada hari lepas dia balik musafir, dia kata, mak aku, dia kata, kalau dia kata dia hidup, aku rasa dia akan bersedekah. Adakah bermanfaat aku bersedekah bagi pihak dia? So maksud dia, kalau kita panggil itu memang kita panggil apa, dia kata ketika tu juga tak lama daripada waktu mati. Bukan lepas 10 tahun, 20 tahun, tak ada. Diorang terus datang nakkan penyelesaian dengan waktu tu juga. Okay, sebab tu kenapa kenalah tak timbul wakaf apa saja. Perbuatan anak, kalau kita ni anak kepada mak bapak kita, perbuatan kita tu menjadi link antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Didik anak kita kenal Tuhan dia siapa. Okay. Tapi untuk orang lain tak boleh Ustaz, macam adik-beradik yang dia sini sama juga, dia balik pada asal lah. Kenapa nak buat untuk orang? Kenapa buat untuk orang? Sebab ada ustaz kata rahimahullah, bila dipegang dengan ayat Quran, surah wa alaysal insan illa ma sa'a. Tiada untuk satu nyawa kecuali apa dikerjakan. Surah Ma'arij ke aja. Surah An-Najm. Surah An-Najm ayat yang ke-39.
Wa alaysal insan illa ma sa'a, dan bahawa tiada untuk seorang manusia kecuali apa dikerjakan. Itu jadi. Kalau kita buka pintu kata okey bagus, nanti jadi macam orang kaya sekarang. Bahkan kadang pemerintah negeri pun jadi macam tu juga. Maksudnya diorang apa? Ya suruh orang lain buat untuk diri orang kan. Orang kaya untuk satu negeri baca Quran untuk bapak dia. Ini kena fahamkan sikit. Sebab benda tu kan kita buat untuk mak bapak kita pun sepatutnya tak ada tarikh tetap dan sebagainya lah. Boleh bila masa, tapi dikerapkan. Okay, jadi maksudnya kalau kita kata nak wakaf, normally sebenarnya kita wakaf untuk diri kita je. Sebab kalau kita buat benda baik, mak bapak kita dapat saham tanpa perlu kita niatkan pun. Kalau kita dua-dua bertakwa, bapak takwa, mak takwa, anak takwa, jadi tak ada masalah. Okay, baik. Sebab telaga tu macam itulah, kena faham sikit. Sebab Sa'ad bin Rabi' ketika jumpa Nabi tu, sebab mak dia pun mati. Dia kata, kalau ada kemunafat aku sedekah bagi pihak dia. Dia kata, ya. Jadi bila kita lihat macam tu, apa pemahaman yang ada, pemahaman berkenaan dengan tajuk apa, bila kita dia lama tempoh yang panjang. Dia baru. Sebab Nabi tak pernah buat untuk Khadijah. Nabi tak pernah wakaf untuk Khadijah, wakaf untuk Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum. Nabi sayang mereka tapi Nabi tak buat sedemikian. Faham Ya. Okey, baik. Okay, dia kata bab afdalun nawafili masuliyah fil bait. Bab afdal yang paling afdal di antara yang nawafil. Nawafil is plus nafilah. Nafilah tu adalah tambahan. Solat tambahan adalah apa yang disolatkan pada di rumah. Bab afdal nawafil, itu solat sunat adalah apa disolatkan dalam rumah. Okey, baik. Salah Simiah Islam wa Sittin daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kita baca ni kan. Okey. Kita daripada Nabi SAW, qala baginda bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikanlah sebahagian daripada solat kamu dalam rumah kamu. Memang jangan habiskan solat di masjid saja. Dan wala tattakhiduha kubura, yang kalian ambil ia yang dibawa disebut teguran adalah janganlah kalian mengambilnya sebagai tanah perkuburan. Okey. Salah semi'ah sita wa salasin. Salah semi'ah salasa wa sittin. 363. Daripada Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi. Bila selesai seorang kamu solatnya di masjid dia, falyaj'al li baitihi nasiban min salati. Maka nak dibuat untuk dia jadikan faj'al li baitihi nasiban min salati. Dia kata bila selesai seorang kamu solat di masjid, maka jadikanlah dijadikan li baitihi untuk rumah dia nasiban min salatihi, satu habuan daripada solat dia. Maksudnya yang habiskan semua solat di masjid, solat sebahagian solat di rumah. Okey. Fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Dan jika Allah Taala menjadikan pada rumahnya daripada ada simpan solatnya, itu lebih baik. Okey. Okey. Kemudian salah semi'ah arba'ah sittin 364. Wan Abi Musa, daripada Abu Musa Al-Asy'ari, qala, dia berkata qala Nabi, daripada Nabi SAW, qala baginda bersabda, masalul baitil ladzi yudhkaru smallahu fihi. Dia kata antara contoh buku yang disebutkan oleh Nabi SAW, dia kata, okey, maksudnya dia kata Nabi sabda perumpamaan kalian dengan yang misal baitil ladzi yudhkarullahu fihi, perumpamaan rumah yang ingati Allah Ta'ala-nya, seperti rumah yang dan rumah wal baitil ladzi, dan rumah yang la yudhkarullahu fihi, yang tak disebut Allah Ta'ala-nya. Ini rumah yang ada sebutan tentang Allah Ta'ala, yang semua macam sebutan. Dia kata masalul hayyi wal mayyiti, ada seumpama anak hidup berbanding anak yang mati. Itu kena ada, dia jaga, dia warak dalam berkata-kata. Kemudian salah semi'ah khamsah wa sittin, ada 325.
An Abi Hurairah daripada Abu Hurairah anhu, anna Rasulullah SAW qala baginda Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan menjadikan rumah kamu tanah kuburan. Yang dia kata fa inna syaitan, maksudnya syaitan yanfiru minal baitil ladzi taqra'u fihi surat al-Baqarah. Dia kata syaitan akan lari daripada rumah tempat yang alladzi tuqra'u fihi surat al-Baqarah, dibaca dengan surat al-Baqarah. Ini antara kaedah cara perlindungan rumah daripada daripada sebarang gangguan perasaan yang kita ada. Bukan semua yang jadi itu adalah benda yang serupa dibayang pada orang lain. Bahkan dekat sini dia kata apa? Jadikan rumah tanah perkuburan, kerana syaitan akan lari daripada rumah yang dibaca dalamnya surat al-Baqarah. Jadi kena banyakkan baca al-Baqarah untuk menjaga keselamatan kita daripada ada dajjal dan atau B, kalau ada maksudnya kalau jadikan rumah tu tanah perkuburan, jangan jadikan tanah perkuburan. Maksudnya kerana syaitan lari pada rumah dibaca dalamnya surat al-Baqarah. Patutnya ada inisiatif dari kita untuk start jadikan amalan harian membaca surat al-Baqarah. Tapi dia sebenarnya dah hadis Nabi bagi 3 hari. Anugerah dia 3 hari. 3 hari dapat hari ni piala 1, 2, 3. Lepas tu tak ni dah. Tak relevan dah. Orang salah jangan kamu jadikan rumah kamu tanah perkuburan. Dia kata inna syaitan yanfiru lari minal baitil ladzi, daripada negeri atau rumah alladzi yang tuqra'u fihi al-Baqarah, dibaca dalam surah al-Baqarah. Ini kelebihan yang Allah beri kepada surah al-Baqarah yang tak ada pada surah yang lain. Bahkan dalam surah yang kita bacakan tadi, Allah Ta'ala jadikan Nabi ni khusus, tak macam yang lain. Jadi rumah kita pula untuk terjaga sudut masalah pemakanan semua kita ada, tapi masalah berkenaan dengan manhaj ataupun maksud kita baca Al-Baqarah, dia suruh 3 hari sekali. Mana hari ni baca 1, 2, 3, keempat tu hilang sebarang. Kita panggil kesan. Okay, jadi dari sini memang dengan jelas disuruh ambil balik surah Al-Baqarah. Ya, kerana syaitan lari pada rumah baca surah Al-Baqarah. Diorang kita suka Yasin. Ni benda kena tegur sikit lah kot. Pasal kes datang arahan suruh baca Yasin. Sedangkan kita tahu bahawa solution itu bukan solution yang betul. Solution yang tidak betul. Ya. Pasal dia sepatutnya solution yang Nabi bagi macam ni. Solution yang diorang belajar macam-macam lah. Ayat ini, ayat itu. Nabi bagi satu surah je. Dia bagi satu surah. Tidak bagi pada yang lain. Ya. Okay, syaitan akan lari rumah bacanya dalamnya Al-Baqarah. Baik, ada soalan? Sekejap sikit. Ini kita biarlah. Okay, kita biarlah. Al-Baqarah tu lindung 3 hari je kan Ustaz? Betul 3 hari je. 3 hari saja. Pada buat yang lain 3 hari. Terus kena renew balik. Kadang ada orang kata lah letih dan sebagainya, tapi benda tersebut untuk penjagaan rumah kita satu. Kedua, dia kalau untuk baca surah Al-Baqarah dalam rumah dia, 3 hari sekali diulang, lama-lama dia akan hafal lah. So dia asyik baca, lama-lama dia akan hafal. Sebab tu sepatutnya dijadikan amalan. Tapi orang kita suka shortcut. Yang sekarang ni sibuk untuk halau elakkan COVID-19 ni, kita sibuk baca Yasin. Saya ulang balik kan, kata saya sebut. Sebenarnya bab Yasin ni hadis yang datang tentang kesahihan tu boleh katakan amat tak ada sebenarnya. Tak ada Sepatutnya dia kena tunjukkan, sepatutnya dia kenalah kejar dengan dia Nabi berikan saranan sebut. Okey. Selain itu Ustaz, setan tak boleh tunjuk rupa asli, tapi tunjuk kat penjaga Baitul Mal tu. Tunjuk apa ya? Apa beza untuk asli dan tunjuk main? Okey. Dan konteks masalah menjelmakan diri. Macam mana Jibril alaihissalam jelmakan diri depan para sahabat sebagai rupa lelaki seorang badui. Maka memang tak ni dapat kita tak boleh lihat sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat 27.
Kan Allah Ta'ala nyatakan, ya bani Adam, anak Adam, la yaftinanakum syaitan pedaya kamu. Yang syaitan tipu kamu. Kama akhraja abawaykum minal jannah. Macam mana syaitan keluarkan dua ibu bapa kamu daripada syurga. Yanzu anhuma, dia cabut dari mereka berdua. Libas orang pakaian mereka berdua. Liyurihuma, untuk tunjuk pada mereka berdua sawaatihim, kemaluan mereka berdua. Kemudian Allah kata hujung ayat tu, innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Dia, syaitan ni melihat kamu, dia dan kumpulan dia. Min haitsu, dan keadaan la tarawunahum, kamu tak akan melihat mereka. So yang kisah yang Abu Hurairah jumpa Baitul Mal, dia harta tamas sedekah tu, dia sebenarnya tanya. Sebab tu kenapa maksud dia tu penjagaan tadi diberikan. Dia kata, Ustaz ada tak doa minta lindung daripada setan tu, kan? Setan, sekejap. Itu tak, kalau a'udzu bikalimatillah itu sebenarnya kalau kita nak singgah satu tempat dan sebagainya, itu ada Nabi ajarkan. Setiap lafaz tu ada tempat dia. Tempat dia patut kita laksanakan. Kita tak boleh ambil random macam tu je. Memang tak timbul tajuk a'udzu bikalimatillah tamah tu, yang kita kata itu dalam zikir pagi petang memang dah ada. Termasuk zikir pagi petang. Okey, untuk lindung daripada bentuk asli bentuk asli syaitan ke tak? Syaitan tak kira dia bentuk asli ke, bentuk rupa kambing ke, lembu ke, ular. Tak kisahlah. Tak timbul tajuk masalah rupa asli ke tak asli. Tak ada timbul tajuk asli tak asli. Dia either dia menyerupa atau tidak. Kalau dia menyerupa, maka dia kena keluar dalam masa berapa jam. Kemudian kalau dia orang tempatan tinggal lain tajuk. Dia ada perbezaan kat situ. Untuk lindung daripada bentuk setan atau gangguan. Tadi Ustaz kata nak takwa amalan sampai kepada nak takwa kalau nak takwa amalan sampai berapa, kalau anak melawar macam mana? Tak dapatlah tu je. Kan maksud dia pasal anak ni macam benih mak bapak tu tinggal. Mak bapak tu tinggal kan. Benih. Dan benih itulah yang macam mana kita kata kita ni macam pokok mak bapak kita tanam. Kita tanam pokok kan, kita pokok tumbuh besar, daun dia, buah dia kan, orang berteduh bawah, daun makan ulat, buah dimakan di orang. So jadi kita dapat pahala walaupun dah tinggalkan. Kaedah kita dapat pahala, kita dapat pahala si Allah SWT. Pahala dapat tapi kita kata macam asalnya maksudnya kebaikan atau kebajikan kebaikan atau kebajikan tu memang akan sampailah kalau anda kata seorang anak tu buat tanpa dia niat, tak payah dia bagikan, tak payah bagi, boleh saja dia buat begini. Kalau orang yang kita nak tolong orang lain yang bukan keluarga kita, buat tolong bayaran dia boleh, tolong bayar hutang, habis kita orang mati kita bayarkan hutang dia. Macam perbuatan Abu Qatadah, dia buat, ada seorang tu Nabi tak nak solatkan, dia kata solat aku bertanggung hutang dia. Jalan valid baik. Dia kira fix, tak kisah. Kalau dia kata ikut mudah kita tak ada masalah. Tapi daripada asalnya sebenarnya tidak ada limitation, dia mesti Isnin atau Khamis. Once kita buat dengan niat, ada fadilat dan sebagainya kerana letakkan sikat macam tu, maka itu dah jadi bid'ah. Itu jadi bid'ah jadi mudah je nak bid'ah macam tu cara dia. Okey. Baik. Okey, yang last kita tinggal dulu. InsyaAllah nanti kita sambung kemudian. Tak, sekejap. Kalau tadi yang hadis yang Ustaz sebut pasal yang mak dia baru meninggal tu, Ustaz cakap bila kita buat baik, anak buat baik, kita tak perlu cakap saya hadiahkan untuk ibu bapa. Tak payah pun sebenarnya. Pasal balik pada asal dengar. Kan balik pada asal kita ada hadis yang lain yang beritahu pada kita kalau mak bapak tu anak dia minta ampun pun mak bapak naik darjat. Ya, itu doa sampai tak. Maksud saya tak payah, kalau dah darjat naik dengan hanya minta ampun. Dia sibuk nak bagi mak bapak kita pahala buat apa? So tak perlulah kita nak infak lagi. Masa dia kita dah itu pernah jadi pada saat bin Rabi'. Dia cakap dia balik keluar, balik daripada musafir. Balik mak dia meninggal. Lepas tu dia terus kata macam rasa kesedihan. Mungkin Nabi nak comfort dia, kita boleh baca yang tu. Nabi nak comfort dia supaya dia tenang hati, tak rasa bersalah ketika mana tak datang, dia tak wujud kita tak hadir ketika mak dia meninggal. Nak hilangkan bersalah boleh je. So itu tadi tak cakap hanya sekejap je lepas mak dia meninggal. Lama-lama tak boleh. Tak lama. Benda tu bukan benda yang ongoing lah. 3-4 tahun tak ada. Sekejap. Kita ulang balik, Nabi tak pernah buat untuk Khadijah.
Aha. Ya. Nabi tak buat untuk Khadijah dan kita sibuk nak buat apa. Okay? Ya. Okey, Jazakallah. okay. Wallahu a'lam. Berhenti sini. Sambung kemudian Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wassalamu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.